Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 4 Zulqa'dah 1447 bersama dengan 22 hari bulan 4 22 hari bulan 4 2026. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nahli. Suratul Nahli, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14. Ayat yang kita akan baca hari ini ayat 26 sampai kepada ayat 29 insya-Allah. Ayat 26 sampai ayat 29 biiznillahi azza wa jalla. Di mana dalam ayat-ayat yang mulia yang kita akan baca hari ini, Allah Ta'ala buat bandingan i'tiqad puak-puak kafir seperti sebuah rumah yang runtuh dia punya tiang, jatuh atas kepala. Mati habislah jawab dia. Orang panggil jatuh atas dari atas. Dan bila jatuh atas, banyaklah azab yang menimpa tanpa mereka sedar. Terbalik. Bila terbalik atas ni banyaklah mati ya. Mati, tertimbus. Orang panggil banyak masalah, banyak penyakit. Itu azab di dunia. Summa yaumal qiyamati yukhzihim. Pada hari kiamat esok azab lain pula. Tidak kata sudah situ je. Kemudian Allah nyatakan apabila matinya puak-puak zalim, puak-puak kafir ni mati, dia tak mengaku dia tak mengaku dia tak beriman. Dia kata molek-molek ya kita. Hai. Maka di situlah Allah nyatakan bahawa para ilmuwan, ahli ilmu mencela puak-puak kafir ni. Dia kata jangan duk belawak kak. Bahasa Kelantan tu belawak. Jangan duk bohong kak. Musyirik atas dunia dulu. Boleh tak mengaku di akhirat. Bila tak mengaku tu, dia peringkat awal. Lepas pada tu, al-yawma nakhtimu ala afwahim, akan dikunci, ditutup mulut mereka. Masa tu mulut tak boleh cakap, tak boleh nak nafi dah apa yang mereka buat. Tangan kaki semua akan menjadi saksi di atas perbuatan buruk mereka. Akhir sekali mereka fadkhulu abwaaba jahannam, mereka akan dihumban ke dalam neraka jahannam. Fala bi'sa maswal mutakabbirin, itulah tempat sejahat-jahat tempat kembali puak-puak kafir. Wal iazubillah, kita minta berlindung dengan Allah daripada perangai buruk yang tak baik itu. Baik para pelajar, kita baca ayat dulu. Yang ada pimpinan yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 515. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Kita baca separuh dulu. Balik kepada terjemahan. Qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat. Apa rancangan jahat mereka? Terhadap agama Allah dan untuk membunuh dan menghina, menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja buat dia hina, nak halau, yang besar kali nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah binasakan bangunan, yakni rancangan jahat mereka daripada asasnya lagi. Bangunannya kalau kita tiang tu runtuh, terbalik habis. Lalu bumbung bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka, dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Ini ayat ni apa dia panggil ayat bandingan, ayat analogi. Allah Ta'ala nak cerita kepada kita tentang bagaimana munasabah ayat ini. Jelaslah di ayat yang lepas Allah Ta'ala bagi tahu penolakan puak kafir terhadap Nabi SAW, terhadap Islam. Mereka tuduh Nabi tak betul, Quran itu asatirul awalin, hanya dongeng orang dulu kala saja, bukan mukjizat. Maka datang ayat ini, Allah nyatakan kebinasaan mereka di dunia. Kebinasaan mereka di dunia kemudian akan diikuti dengan kebinasaan mereka di akhirat esok, dengan azab-azab yang disediakan oleh Allah kepada golongan kafir yang derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kata orang jangan cari pasal, kalau cari pasal nanti awak menyesal. Baik para pelajar sekalian, itu munasabah ayat yang telah lepas. Sekarang kita pergi kepada tafsir. Wa qad makara alladhina min qablihim. Puak-puak kafir yang spesifiknya kafir Quraisy lah zaman Nabi ni, hak berdapat direct dengan Nabi, nama dia musyriki Quraisy. Puak-puak kafir dari kalangan puak Quraisy. Mereka telah mendustakan, membuat perancangan jahat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan ini selari dengan perbuatan kafir min qablihim, umat dulu. Umat dulu pun gitulah perangai mereka. Duk kira nak bunuh nabi-nabi mereka, nak bunuh rasul-rasul mereka, dan menyekat manusia dari jalan Allah. Jadi gitulah. Fa'atahum azabullahi alladhi ijtassat bunyanahum min aslihi. Kemudian Allah kata, aku hantar mari azab yang meruntuhkan mereka dari bawah, dari asas mereka. Runtuh daripada mana? Dari bawah. Jadi orang kata ranak habis dia punya keadaan. Ranak di mana runtuh lah. Baik. Jadi apa cerita dia? Siapa diakah mereka itu? Cuba tengok sikit ahli tafsir. Ahli tafsir dia tak mudah-mudah pakai terjemah gitu tak. Ahli tafsir kata, wa ammatu al-mufassirin, ramai ulama tafsir kata ala anhu bunyanun saqata.
binaan itu terbalik, jatuh. Siapakah binaan? Siapakah binaan itu jatuh atas apa? Yang pertama sekali dia kata Namruz bin Kan'an, raja hak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bina bangunan tinggi di Babil, di Iraq. Dia bina bangunan tinggi, tujuannya nak naik ke langit, nak pergi tengok. Nak pergi tengok Tuhan Nabi Ibrahim mana dia. Nak pergi lawan Tuhan. Moga Namrus ni buat binaan tu biar dulu. Bina tinggi, fa'ahabballahu rih, mari angin kuat, tepuh dia landa dia punya bangunan, terbalik habis. Binasalah puak-puak dia. Itu satu pandangan. Ada pula pandangan kata innahu Bukhtanasar. Raja Bukhtanasar pun lagu ni juga perangai. Bila tak percaya ke Tuhan, buat bangunan tinggi, nak naik ita Tuhan duduk mana? Kena terbalik bangunan. Ada juga ulama kata semua kafir lah, semua kafir. Kerana itulah Syaukani ulama yang mutakhir, yang kemudian dia kata wal aula annal ayata 'ammatun fi jami'il mubtilina minal mutaqaddimin. Ayat ini terpakai semua pada Bukhtanasar ke, Namruz ke, siapa saja yang zaman Nabi musyriki Quraisy, terpakai belaka mana-mana orang yang telah mengkhianati Nabi, makar, buat tipu daya untuk menghina Nabi, bunuh Nabi, semua akan dibinasakan. Itu dia panggil umum lebih baik daripada kita dok khusus kepada orang dulu saja. Wallahu alam. Ayat ini ditafsir dengan ayat wa qad makara alladhina min qablihim, suratul Ra'd ayat 42, wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a. Puak-puak kafir ni, umat dulu umat kemudian, semuanya telah buat tipu daya, rancangan jahat kepada nabi-nabi mereka. Allah gagalkan semua rancangan jahat mereka. Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang satu analogi, binaan runtuh. Fa kharra alaihimus saqfu min fawqihim, ai saqata as-saqfu, atap jatuh dari atas. Memanglah kalau kata atap ni mari daripada atas, kau ada atap di bawah. Sedap juga ulama bahan, kita kadang-kadang tak memikir. Zaman kita ni boleh fikir, zaman dulu. Dengar ni. Dia kata fasaqata as-saqfu ala ulaikal kufar min fawqi ru'usihim fa ahlakumullah. Itu satu. Wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun, dan datang azab dari pelbagai sudut. Dari pelbagai sudut yang mereka tak tahu, tak sangka, tak jangka, tiba-tiba mari jadi azab. Na'udzubillahi. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sebarang azab yang membinasakan ini. Para jemaah sekalian, inilah yang kita bimbang. Tengok nota 531 di bawah. Setelah Allah Ta'ala menerangkan buruk padanya orang-orang yang sesat, yang menyesatkan orang lain, maka Allah tegaskan pula segala tipu daya dan rancangan jahat yang mereka jalankan untuk menentang agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu akan membinasakan diri mereka sendiri. Siapa dia hak lawan, siapa dia ngenakkan Rasul, semua akan dibinasakan. Seperti yang telah terjadi kepada orang-orang yang terdahulu dari mereka. Baik. Tadi ahli tafsir kata ayat ini fizikal, secara realiti. Bangunan runtuh, zaman Namruz, zaman Bukhtanasar, zaman puak kafir. Ada juga pendapat ulama kata hadza min babil masal. Ayat ini lebih kepada masal, perbandingan, analogi. Allah Ta'ala nak nyatakan betapa bahayanya pegangan syirik mereka. Pegangan syirik mereka, maknanya syirik ni asas dia tak kukuh.
asas tak kukuh. Bila tiang dia berbalik, atap dia jatuh. Begitulah puak-puak syirik. Karena itulah dalam tafsir Sa'di dia kata hadza min ahsanil amsal. Ini analogi perbandingan yang cukup indah fi ibtalillahi makra a'daihi. Allah Ta'ala nak membatalkan tipu daya musuh-musuh dia. Mereka duk buat rancangan seolahnya orang duk buat rancangan ni macam dia buat bangunan bina. Sampai atas sekali angin mari balik. Begitulah puak kafir duk buat rancangan nak bunuh Nabi, nak halau Nabi, nak tu Nabi. Akhirnya siapa yang runtuh? Inna fatahna laka fathan mubina. Allah bagi serah Mekah tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kamu hai Abu Jahal? Di mana kamu Pak Abu Lahab? Di mana kamu penentang-penentang Islam? Ranap tak tahu duduk mana. Jadi elok juga ayat ni kita ambil sebagai sama ada secara fizikalnya runtuh sungguh, ataupun kita ambil pandangan yang mengatakan ini kepada analogi yang Allah Ta'ala nak nyatakan bahawa rapuhnya, lemahnya pegangan puak-puak syirik dan musyrikin. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi pada ayat yang berikut, ayat 27. Summa yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syurakaiya alladhina kuntum tushaqquna fihim. Kemudian pada hari kiamat Allah menghinakan mereka dengan azab seksa sambil bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu berperi-peri memusuhi nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang yang beriman untuk membela mereka? Mana? Jadi bila di akhir kiamat esok Allah tanya, sama ada Allah direct tanya ataupun malaikat yang tanya, manakah sekutu-sekutu Allah dulu hak membuat atas dunia dulu? Berhala, patung-patung, tokoh-tokoh, dewa-dewa, apa saja hak membuat dulu, mana? Jadi ayat ni lebih pada tempelak. Mana mereka? Mari bela mu. Ni mau kena azab nu, azab depan tu duduk. Siapa nak bela kamu sekarang? Allahu Akbar. Tengok nota di bawah tu kata ni 532. Yakni mengapa mereka tidak datang membela kamu pula dari azab seksa yang kamu berada dalamnya ini? Mana? Duk mana tu? Jawab dia tak ada dah. Qala allazina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin. Pada ketika itu berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan, orang-orang yang beriman, yang sudah ada ilmu tentang dosa, pahala, syurga, neraka, perli puak kafir. Hei, woi, sesungguhnya kehinaan hari ini dan kejahatan, bencana adalah tertimpa kepada orang-orang kafir. Padan muka masa tu bolehlah perli dah, moga duk nak. Baik, munasabah ayat ini jelas. Ayat 26 Allah cerita tentang azab di dunia. Ayat 27 ni peristiwa berlaku di akhirat. Peristiwa berlaku di akhirat. Jadi kita kena ingatlah, hidup ni bukan di dunia ya. Dunia ni hanya sementara, lorong ke syurga bagi kita orang beriman, atau lorong ke neraka bagi puak-puak kafir. Mu jangan cari penyakit kafir. Allahu Akbar. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita semua daripada penjahatan-kejahatan puak-puak kafir yang derhaka. Baik. Summa yaum, tengok tafsir pula. Summa yaumal qiyamati yukhzihim. Pada hari kiamat Allah Ta'ala akan hinakan mereka, hina ke puak-puak kafir. Wa yuzhiru fada'i'ahum. Terzahirlah, terserlahlah, keluarlah segala perkara yang mereka sembunyi-sembunyi, perancangan jahat, teori-teori konspirasi, apa saja yang dibuat oleh puak kafir, terzahirlah pada saat itu. Sebab apa? Sebab mereka nak sembunyi, tak ada sembunyi dah. Dia cuba nafi dengan mulut dia, Allah tutupkan mulut. Habis dia bercakap dengan apa?
tangan al-yawma nakhtamu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan cakap, tangan dan ni jari ni lah duduk ngenak korang dulu ni, duduk share benda-benda karut-marut, duduk tulis, duduk edit, duduk buat benda yang karut-marut, tangan ni lah habis. Mulut nak nafi tak boleh dah, tutup. Dia mulut ni jahat, mulut jahat. Allah Ta'ala tutup ni dia setelah dia cuba nak menipu di akhirat esok. Masya Allah, tabarakallah. Wa yaqul ay yaqulullahu yaumal qiyamati lil musyrikin. Allah Ta'ala berfirman pada musyrikin, tanya ni tanya marah. Allah Ta'ala tak cakap baik dah dengan puak-puak kafir di akhirat. Tanya dalam keadaan marah, aina syurakai aina alladhina kuntum ta'budunahum fid dunya. Hei, mana berhalamu, mana dewa-dewa kamu, mana tokoh-tokoh kamu, mana apa-apa saja hak mu sembah atas dunia dulu, bata-bata kubur yang mu duduk gosok, mana? Wa taz'umun annahum syurakai, kamu sangka itu adalah kawan aku, partner aku. Wa tattakhizunahum awliya min duni, kamu jadikan benda itu sebagai wali lain daripada Allah. Maka tak tahu apa dah. Pada ketika itu orang-orang yang beriman jamput, kata orang, menjamput. Qala alladhina utul ilma, ay qala alladhina atahumullahu ilma, berkatalah orang-orang yang Allah Ta'ala beri pada mereka ilmu, innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin, segala kehinaan, segala huru-hara, segala perkara yang tak baik, semuanya duduk di atas, akan dicampur ke atas puak kafir. Kata Syekh Ibnu Atiyah kata, siapa dia kau utu alladzina utul ilma, orang yang ada ilmu di sini. Kata Ibnu Atiyah, as-shawab an ya'umma jami' man atahullah ilma, semua orang-orang ada ilmu, sama ada dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia, para rasul, para pencinta ilmu, semuanya akan pakat hentam, pakat marah ke puak kafir kerana mereka derhaka kepada Allah di dunia. Di akhirat esok ambillah muka kau. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu kelebihannya orang ahlul ilmi. Jadi kalau kita nak jadi orang juh, nak jadi orang hebat, mari kita belajar ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang hebat itu, insya-Allah. Baik, ayat 28. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tengok terjemahan, iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka mengenai diri sendiri dengan kekufuran. Na'udzubillah. Orang mati dalam kafir, lalu mereka tunduk menyerah ketika melihat azab sambil berkata, kami tidak melakukan suatu kejahatan. Tak mengaku. Mulut ni jahat ni, depan Allah nak kelentung lagi. Kami ketika kami telah kejahatan, malaikat menjawab, bahkan bala, kamu ada melakukannya, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan. Mu tak sedut nafi lah, Tuhan tahu belaka hok mu buat gapo tu, tak sedut nafi. Munasabah ayat ini, ba'da an zakara Allah Ta'ala hululil azab biman halla bihim, Allah Ta'ala cerita azab bila menimpa puak-puak kafir di dunia, dan ditimpa pula azab di akhirat. Zakara hala wafatihim, di sini Allah Ta'ala nyatakan keadaan kematian mereka, mana dia mati dalam keadaan syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah malaikat akan tanya, mana
puak-puak syirik tu. Mana hak membuat kufur atas dunia dulu? Mana yang kamu syirik atas dunia dulu? Mana maksiat yang kamu buat dulu? Fa'auraduha bizalika mawaril halak. Maknanya soalan ini soalan tempelak, soalan jerkah, soalan marah yang menyebabkan mereka akan tahulah dia akan dibinasakan. Allahu Akbar. Bila tengok nyala dah hazak depan mata, fa'alqawus salam, mereka istaslama, mereka akur, tunduk, terima, patuh kepada arahan malaikat. Nak cabut nyawa, cabutlah. Nak buat apa pun cabutlah. Mereka nak lawan dah tak boleh. Apa sebab? Sebab sekarang bukan masa melawan, sekarang masa menerima keadaan. Allahu Akbar. Habislah, dia mati, tak boleh buat apa dah. Bala dia cuba napi, fa'alqaus salam, ma kunna na'malu min su. Dia kata, ma kunna nakfuru billah, kita tak kafir pun, wala nusyrika bihi, kami tak syirik pun, wala na'si, kami tak derhaka pun. Semua ni penafian-penafian yang mengundang bala mereka akan dihumban ke dalam neraka, bahkan ditempelak oleh malaikat. Bala, malaikat kata, apa ni mari nak nafi sini? Bala, malaikat kata, ya, mu syirik, mu derhaka, mu buat benda karut-karut atas dunia dulu, jangan duk nafi. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu lakukan, dan Allah akan balaskan perbuatan kamu itu pada hari ini. Tak boleh nak nafi dah. Semua benda, semua perkara akan menderita, semua orang akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan di atas dunia dulu. Jadi in kana khairan fa khair, kalau dia buat baik, baiklah. Kalau dia buat jahat, cari penyakitlah. Tengok ayat 29. Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Oleh itu masukilah pintu-pintu neraka, tinggal kekalah kamu di dalamnya, maka sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur. Jelaslah munasabah ayat ini jelas. Annaha tafri'un ala ibtal nafyil musyrikin. Tadi bila dia mati, puak kafir ni dia nafi. Dia kata dia tak syirik lah, dia tak kafir lah, macam-macam. Maka datang ayat ini nak menguatkan lagi bahawa memang mu kafir, memang kamu syirik, memang kamu derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Tak usah duk nafi. Tak usah duk nafi. Noh, tepakmu ni neraka. Tak usah duduk cakap banyak lah. Baik. Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha, yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaba jahannam, masuk neraka. Fakullum minkum yu'azzabu fi tabaqatin min tabaqatiha bihasabi amalihi. Setiap kamu akan diazab mengikut tingkatan kekufuran, kejahatan yang kamu buat atas dunia dulu. Makisina fi jahannam abada, kekal dalam neraka, wal iyaz billah, kekal dalam itulah, tak boleh tubik dah. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur. Neraka seburuk-buruk tempat bagi orang yang sombong dan takabur. Takabur daripada beriman kepada Allah, takabur daripada tauhid kepada Allah, takabur daripada menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ataupun takabur zaman kita ni daripada menerima Al-Quran dengan sunnah dengan kepahaman-kepahaman yang dihuraikan oleh para ulama, tak mau dia mau hak tak syekh dia juga. Hati-hati tuan-tuan, takabur ni banyak kategori, banyak jenis. Ayat semalam kita dah bincang tentang sifat-sifat takabur. Dalam hadis Muslim Nabi kata apa dia? Semalam kita dah sebut hadis takabur, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang takabur ni orang yang menolak kebenaran dan menghina orang lain. Ini bahaya. Sifat takabur sikap yang cukup berbahaya, sebab dia akan mengundang bala yang cukup berat di akhirat. Baiklah, tamatlah tafsir kita. Alhamdulillah, tamatlah tafsir ayat ini secara ringkas. Kata orang baik ringkas daripada tak dengar langsung. Al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal balaghiyah. Menarik dia punya perbahasan. Faedah dari sudut pendidikan, dari sudut akademik, dan juga dari sudut balaghah, dari sudut bahasa. Kitab Al-Muharrar ni dia panjang pula bahas tentang balaghatul ayat. Menarik bagi guru-guru, ustaz-ustaz yang terlibat dengan bahasa. Memang cantik kitab kita ni. Dia bahas tentang balaghatul ayat. Baik, kita ambil al-faidatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, qad makara alladhina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'idi fakharra alihimus saqfu min fawqihim wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat terhadap agama Allah dan Rasul-Rasulnya, maka Allah binasakan bangunan. Tengok dalam kurungan kata rancangan jahat mereka dari asas-asasnya, lalu bumbung bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka, dan mereka pula datangi azab kebinasan dari arah yang tidak mereka menyedarinya. Jadi ayat ini dalam sudut balaghi dia panggil fihi tashbih. Ayat tashbih, ayat bandingan, analogi. Haitsu syubbihat halu ulaikal makirin. Allah Ta'ala buat bandingan perancang jahat, pengkonspirasi, penjahat-penjahat ini fi taswiyatihimul makayid, dengan perancangan jahat yang mereka buat untuk menjatuhkan Nabi, membinasakan Rasul, nak buat jahat kepada orang-orang yang beriman, dan juga bagaimana Allah batalkan rancangan jahat mereka itu dengan orang yang buat binaan. Dengar, orang ni seolah-olah buat perancangan jahat ni, kita buat binaan, duduk buat binaan, naik tinggi. Bila binaan dah tinggi molek, letihnya buat, berapa banyak bajet sudah habis, tiba-tiba tiang dia terbalik, tumbang. Bila tiang dia tumbang, atap akan jatuh, bom, jatuh. Bila jatuh, orang duduk bawah apa jadi? Binasa semuanya. Itu dia panggil tashbih. Wa wajhus syabah, yang buat perbandingan itu apa dia? Annama adduhu, mereka duk kira bangunan ni lah tempat untuk dia berlindung, untuk dia buat ni. Rupa-rupanya bangunan itulah yang akan meranak ke atas kepala mereka, yang menyebabkan mereka akan kalah, akan binasa. Jadi ini perancangan jahat kafir atas kepala dia, rugi saja. Kita yakin dan percaya. Sebab itulah kata di ahli fikir, tulis kata-kata ahli fikir ni, dia kata apa? Man hafara li akhihi jubba waqa'a fihi munkabba. Tulis ni belajar. Man hafara li akhihi jubba waqa'a fihi munkabba. Nah, ni bahasa apa dia panggil? Perbandingan apa panggil? Siapa dia korek, gali lubang
untuk jatuhkan saudara dia, apa jadi? Waqa'a fi, dia akan jatuh terhumban ke dalam telaga. Biasanya gitulah orang yang buat perancangan jahat pada orang, buat perancangan jahat pada orang, nak ngenak pada orang, akhirnya lubangnya dia korek itu jatuh dia. Sebab itulah kita kena hati-hati tuan-tuan. Nak buat benda tak baik kepada orang, mikir panjang. Perjalanan hidup kita ni bukannya senang. Di sana adanya perancangan, di sana adanya kegagalan. Buatlah rancangan yang baik supaya kita tidak menyesal di mana-mana hari. Tengok ni, orang buat perancangan nak jatuh Nabi, nak ngenakkan Nabi, semua mereka jatuh. Ni zaman sekarang ni, perancangan jahat berlindung di sebalik nama akaun sambaran. Dia panggil fake account. Oh, dia sembunyi nama dia korek sana korek. Tunggulah insya-Allah. Sekali malaikat korek awak punya, jumpalah nanti. Sebab itulah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi. Ya ma'syara man amana bilisanihi. Tengok ni hadis ni. Hadis ni kita kena ingat molek, sebab kita buat rancangan kepada orang tapi kita tak tahu di manakah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, "Hei, orang-orang yang buat perancangan jahat, beriman dengan lidah, cakap sedap, tapi dalam hati tak ingat ke Tuhan. La taghtabu al-muslimin, jangan duduk mengumpat, duduk korek, duduk mengata ke orang-orang Islam. Orang kafir tak kata pula, duduk kata ke orang Islam je. Wala tattabi'u auratihim, jangan duduk cari, duduk bongkar rahsia-rahsia keaiban orang. Fa innahu man tatabba'a auratihim tatabba'a Allah auratahu. Siapa duk korek rahsia orang, Allah Taala akan korek rahsia dia akhirnya. Wa man tatabba'a Allah auratahu yafdahu fi baitihi. Siapa yang Tuhan nak bongkar rahsia dia, Allah Taala akan buka rahsia dia walaupun dia buat sembunyikan perbuatan dalam rumahnya sendiri. Hazal hadis rawahu Abu Daud, kata di muhakkik sanad dia sahih. Ingat molek tanda hadis ni. Para jemaah, tanda hadis ni jangan main-main. Kita tak tahu siapa kita, di mana keadaan kita. Hari ni kita rasa kita hebat, belum tentu kehebatan kita tu selama-lamanya kita hebat. Ingat molek, awal kita buat jahat kepada orang, belum tentu kita selamat. Man hafara li akhihi jubban waqa'a fihi munkabba. Siapa dia korek lubang nak jatuhkan saudara dia, insya-Allah dia yang akan tersungkur jatuh ke dalam lubang yang dia gali. Itu masal. Dan kita masal ni dikuatkan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa dia mentataba auratihi, siapa duk cari aurat kelemahan saudara dia, dia akan jumpalah. Akan jumpa. Allah Taala akan buka rahsia dia. Sebagaimana kita duduk perhati tengok dalam dunia hari ni, begitulah orang yang buat jahat kepada orang, rahsia dia akan terbongkar. Baik, belum habis lagi. Fa kharra alaihimus saqfu min fawqihim, atap jatuh dari atas. Dia kata ayat ini ihtiras. Kalau kata atap, tak payah mikir daripada atas. Atap ni mesti duduk atas, betul tak? Kita kena ingat, walaupun zaman dulu, zaman batu, zaman apa dulu, bangunan bertingkap sudah ada. Bangunan bertingkap sudah ada. Tinggi bangunan itu. Bangunan Numrus buat tadi tinggi. Kalau kita baca dalam kitab Israiliyat ni, dia kata berapa tinggi dia punya dia punya bangunan tu. Mana ahli-ahli sejarah ni sedap juga dah. Dia kata ni dalam kitab Tafsir Munir, tak tahu dia ambil di mana. Dia kata bangunan yang dibina oleh Namruz bin Kan'an, bana sarhan aziman bibabil, bangunan tinggi dia buat di Babil, khamsatu alafi zira', 5,000 hasta. Satu hasta banyak ni, sekaki setengah, 5,000 kaki. Tinggi mana?
tinggi tu. Tapi penat dia, letih dia, tak jadi apa. Sebab apa? Runtuh belakang hak dia tu. Maka kata di para ulama, kalau kata atap lo ni, kalau bangunnya tinggi bertingkat, lantai kita atap orang, betul tak? Lantai kita atap orang, atap kita lantai orang. Begitulah keadaannya. Maknanya sebab tu Allah kata dak saqfu min fawqihim, dari atas. Nak ceritanya dahsyatnya bala bencana yang Allah Taala timpakan ke atas puak-puak kafir ni dahsyat. Jangan duk berani-berani awak. Jangan duk berani molek. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, qala allazina utul ilma, berkatalah orang yang punya ilmu. Kata ulama tadabbur, fihi fadilatu ahli ilmi, kelebihannya orang yang ada ilmu, yang beramal dengan ilmu, yang menyebarkan ilmu mana? Ilmu yang berdasarkan pada Quran dengan sunnah. Wa annahum natiquna bil haqqi, orang yang akan bercakap benar di dunia dan mereka menjadi saksi di akhirat esok. Wa inna liqaulihim i'tibaran 'inda Allah, perkataan ahli ilmu itu menjadi i'tibar, diambil kira di sisi Allah Ta'ala dan juga mendapat tempat di sisi makhluk. Ini pentingnya kita jadi ahli ilmu yang mana? Yang beriman, yang beramal, yang dengar kata Allah Azza wa Jalla. Jangan duk jadi ahli ilmu yang tak tahulah kuana, jangan. Jadi di sini Allah SWT nyatakan bahawa di atas dunia ni, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Di atas dunia pun Tuhan kata ulul ilmi, orang yang ada ilmu tentang kitab dengan sunnah ini, orang ini diterima persaksian dia. Di akhirat esok sekali lagi, qalal ladzina utul ilma, berkatalah orang punya ilmu, sekali lagi Allah Ta'ala terima iktiraf keilmuan mereka di mana? Di akhirat. Sebab itu marilah kita menjadi ahli ilmu. Ilmu dengan mana? Ilmu yang berpastikan Alkitab wa Sunnah dengan kepahaman para ulama yang mu'tabar. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak, nanya, rugi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang yang telah dimatikan oleh para malaikat, mereka dalam keadaan zalim, dalam keadaan maksiat, fa'alqaus salama, bila mereka ni dah terima dah keadaan dia akan mati, dia nafi ma kunna na'malu min su, kami tak buat apa benda jahat. Jadi kata di para ulama, ayat ini menceritakan bahawa Allah SWT cerita kepada kita bahawa puak kafir ni bukan atas dunia je dia nak nipu, di akhirat esok pun nak menipu lagi. Dia kata dia ma kunna musyrikin. Dalam surah Al-An'am ayat 23, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kami tak syirik. Dalam ayat ini, ma kunna na'malu min su, kami tak ada buat benda tak baik. Maka kata di para ulama, perjalanan tahap di akhirat esok banyak. Ada waktu Allah buka mulut kafir, boleh bercakap lagi, boleh nafi lagi, boleh lagi mengatakan dia tak syirik, dia tak tu tak ni, biarnya bercakap. Bila nampak mulut ni gatal sangat, nak berjawab, nak mencampur, nak menafi, datanglah surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuhan kata hari ni aku tampalkan mulut puak kafir, tangan kaki. Jadi kata di para ulama, bila bi ta'addudil amakin, jadi di akhirat esok banyak tempat, ada peringkat boleh cakap. Bila melampau sangat tu tampal mulut, tangan kaki bercakap, jadi tak boleh dah nak bercakap. Jadi kita tak sepelik lah, kenapa ayat ni sekali bercakap, sekali tak bercakap kan? Jadi jawabnya tak apa. Ulama tadabbur kata, kita jamakkan ayat ini, ada waktu dia boleh bercakap, ada waktu memang mereka dilarang bercakap. Bukan cakap larang, memang dia kena apa? Kena tutup mulut, tak nak bercakap dah. Ingat molek. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala nyatakan di sini kepada kita bahawa bila malaikat mula bercakap,
Allah kata, tak usah cakap lah. Tengok ni dalam ayat, bila dia kata, ma kunna na'malu min su', tulis faedah yang keempat, malaikat akan jawab terus, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Buat kafir, tak usah duduk kelentung lah, tak usah duduk kecek mengarut lah. Allah Ta'ala tahu apa yang kamu lakukan. Maka ulama tadabbur kata ayat ini peringatan besar kepada kita orang beriman. Jangan cuba-cuba nak sembunyikan benda buruk yang kita buat atas dunia ni untuk kita nak kelentong di akhirat. Jangan. Allah Ta'ala akan buka rahsia. Kalau kita tersalah atas dunia, kita minta maaf. Pasti kita semua ada salah, pasti kita semua ada dosa, terjebak dengan perkara yang tidak baik. Di dunia ni minta maaf, minta ampun. Ya Allah, semua aku buat mu tahu. Alimun, sifat Allah Ta'ala tu, mu tahu semua apa yang aku buat. Maka aku minta maaf ya Allah, minta ampun ya Allah, supaya engkau maafkan. Tutuplah aib aku di dunia, maafkanlah aku di dunia, dan tutuplah aib ini di akhirat. Sebab kalau Allah Ta'ala tak dedahkan di akhirat esok, orang pun tak tahu kejahatan kita. Mudah-mudahan kita masuk dalam keadaan aman, damai, masuk dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa maswal mutakabbirin. Allah kata, masuklah kamu ke dalam neraka. Puak-puak yang sombong, yang takabur. Jadi sekali lagi ayat ini Allah Ta'ala nyatakan bahawa orang yang masuk neraka, mutakabbirin, orang yang sombong di atas dunia ni tak mau beriman, sombong di atas dunia tak mau taat pada Rasul, sombong di zaman kita ni tak mau dengar Quran dengan sunnah. Bacalah pandangan ulama yang muktabar, tak jadi apa. Bahkan dikondem pula orang, siapa awak nak cakap. Ini semua calon-calon neraka terdiri daripada mustakbirin, orang yang sombong. Sama ada total sombong, kafir, syirik, ataupun sombong kepribadian, seperti sebahagian daripada sifat kita yang sombong dengan orang. Ini pun juga al-kibru, sangat berbahaya kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan. InsyaAllah ayat 30 kita sambung lagi dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.